Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya dan sahabat-sahabat saya akan menerangkanlah tajuk hukum-hukum berkaitan jenazah. Okey, saya akan mulakanlah dengan sunat lah bagi setiap orang untuk selalu mengingati mati, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akthiru min zikri ma hidhimil ladzat. Maksud dia apa? Maksudnya banyakkanlah mengingati perkara yang hancurkan kelazatan. Maksud perkara yang menghancurkan kelazatan kat sini iaitu perkara yang mana akan memutuskanlah segala kelazatan, iaitu kematian. Okey, sunat juga untuk kita bersedia untuk mati. Bersedia untuk mati dengan bertaubat, dengan mengingati perkara amalan yang kita yang pernah lakukan. Okey, serta berterusanlah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika kita masih remaja, dewasa ataupun lanjut usia, iaitu tua, dan sama ada ketika kita sihat ataupun sakit. Kerana ajal seseorang itu kita tidak tahu. Yang mengetahui ajal kita bila, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya maut itu lebih hampir kepada orang tua sahaja daripada orang muda, ataupun lebih hampir kepada orang sakit sahaja atau daripada orang yang sihat. Berkemungkinan kita yang sihat ni akan menemui ajal dulu daripada orang-orang tua di sana. Okey. Kemungkinan ajal orang remaja seperti orang remaja menemui ajal ketika dia tenggelam dalam mimpi remajanya, dan kemungkinan seseorang yang telah lanjut usia terus hidup panjang umur lah, kita faham panjang umur, sedangkan dia menunggu mati dari hari ke hari. Kita ni orang remaja, mesti ramai fikir aku remaja lagi lambat lagi mati. Apabila seseorang pesakit, lebih patutlah baginya untuk mengingati matilah, dan amat perlulah serta mementingkan persediaan untuk mati. Okay, baik, teruskan perkara-perkara yang dituntutlah untuk kita lakukan terhadap seseorang Muslim yang sedang nazak. Okey, nazak di sini adalah zahir lah. Zahir tanda-tanda mati daripada pesakit, dan mula tercabut rohnya daripada jasad. Apabila tercabut roh daripada jasad, iaitu matilah. Okey, yang pertama di sini, apabila pesakit telah sampai ke tahap nazak, ahli keluarganya sunatlah untuk membaringkannya, mengiring ke kanan dengan mukanya menghadap ke kiblat. Jika kita dah buat perkara tu, okey, maka kita kena baringkan melentang dengan mukanya ditinggikan sedikit supaya menghadap ke kiblat. Begitu juga dengan kaki, kedua belah kakinya sunatlah untuk kita mengarahkan ke kiblat. Okey, perkara yang kedua, sunat untuk mengajarkannya kalimah syahadah, iaitu dengan cara yang lemah lembutlah, dan kita tidak memaksa, tidak mendesak orang tersebut. Kalimah ni diulang-ulang ke telinga orang yang nazak tersebut tanpa disuruh melafazkannya. Okey, di sini telah diriwayatkan oleh Muslim sebuah hadis yang bermaksud, ajarkanlah orang yang hampir mati di kalangan kamu kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah. Okey, yang ketiga iaitu sunat untuk kita membaca surah Yasin di sisi orang tersebut. Okey, di sini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Hibban. Maksud dia, bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu. Perkara yang keempat iaitu sunatlah bagi pesakit yang merasai tanda-tanda awal kematian tersebut, iaitu berbaik sangka, husnuzan billah, baik sangka terhadap Allah dengan melupakan segala dosa dan juga maksiat yang telah dilakukan sambil mengingati dirinya sedang menghadap Allah SWT, segala dosanya selagi dia memiharalah imannya dan mentauhidkan Allah SWT. Hal ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dalam hadis qudsi. Maksud dia, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku dengan lafaz ana inda zanni abdi bi.
Okey, teruskan dengan perkara yang disunatkan untuk kita lakukan kepada orang Muslim, terhadap orang Muslim selepas dia meninggal, selepas dia mati. Okey, apabila seseorang itu mati ataupun keluar ruh daripada jasadnya, sunat untuk kita melakukan perkara yang pertama, iaitu memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu supaya mulut jenazah tersebut tidak terbuka. Perkara ini telah berdasarkan hadis riwayat Muslim, maksud dia Nabi SAW telah menziarahi jenazah Abu Salamah yang matanya terbuka, lalu baginda SAW memejamkannya. Okey, yang kedua, perkara sunat yang kedua iaitu melembutkan sendi kedua belah tangan dan juga kakinya serta anggota yang lain dengan senaman ringan. Okey, perkara yang ketiga iaitu meletakkan sesuatu sesuatu yang berat di atas perut supaya tidak kembung, yang mana boleh mencemarkan pandangan, dan juga sunat untuk ditutup seluruh anggotanya dengan kain nipis. Okey, perkara yang keempat iaitu perkara yang terakhirlah sunat yang akan saya sampaikan, iaitu sunatlah untuk menanggalkan kesemua pakaiannya dan meletakkan mayat di atas katil dan seumpamanya yang tinggi, yang maknanya tempat yang mana tinggi daripada lantai, serta menghadapkan ke arah kiblat sebagaimana dilakukan ketika nazak yang telah saya terangkan tadi. Tugas ni hendaklah dilakukanlah oleh seorang mahram dengan jenazah tu. Lebihlah baik lagi, iaitu orang itu yang paling baik dengan si mati. Okey, perkara yang wajib untuk kita lakukan terhadap orang mati tersebut. Okey, sunatlah segera menguruskan jenazah dengan memandikannya, mengkafankan, menyembahyangkan dan juga mengebumikannya. Okey, di sini ulama Islam telah berijma' menyatakan hukum keempat urusan yang telah saya sebutkan tadi ialah fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ke atas kesemua orang Islam di tempat yang berlaku kematian tadi. Okay, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan tugas-tugas memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan juga mengebumikan tu, tak ada orang buat, tidak ada seorang pun yang buat, maka berdosalah kesemuanya. Okey, sekadar itu daripada saya. InsyaAllah akan diteruskan oleh sahabat saya tentang memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengebumikan dan sebagainya, akan disampaikan oleh sahabat saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Adila binti Abdul Aziz, nombor matrik I181028884. Saya akan terangkan cara memandikan jenazah. Okey, cara yang pertama ialah mandian hasas yang wajib bagi jenazah. Apabila selesai di peringkat ini, maka telah selesai kewajipan memandikan jenazah. Cara yang pertama ialah membersihkan najis yang berada di badan jenazah ataupun yang melekat di badan jenazah. Kemudian hendaklah dimandikan kepada jenazah tersebut dengan air sebagaimana wajib ke atas orang yang berjunub ketika hidup. Tidak menjadi syarat sah mandian jenazah untuk diniatkan terlebih dahulu. Maka dengan itu selesailah perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Cara yang kedua ialah mandian yang lebih sempurna. Hendaklah dimandikan jenazah di tempat yang tiada orang ataupun di bilik khas untuk mandikan jenazah. Wajib untuk menutup aurat jenazah. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah dibenarkan untuk melihat. Hendaklah diletakkan jenazah di tempat yang tinggi seperti di atas papan ataupun di katil untuk memandikan jenazah. Kemudian baringkan jenazah tersebut. Diharuskan untuk memakai baju kepada jenazah untuk menutup aurat jenazah. Pastikan tiada air yang menghalang untuk sampai ke badan. Orang yang memandikan jenazah tersebut hendaklah memasukkan tangannya ke dalam baju tersebut untuk membersihkan badan jenazah. Kemudian membersihkan sekiranya tiada baju untuk menutup jenazah, cukuplah sekadar kain untuk menutup bahagian pusat hingga ke lutut jenazah.
Disunatkan juga untuk menutup wajah jenazah daripada mula diletakkan di atas tempat jenazah. Okey, yang seterusnya, meletakkan jenazah di tempat mandian dengan penuh lemah lembut, kemudian membuatkan jenazah seperti keadaan orang yang duduk, kaki melunjur. Kemudian, tangan orang yang memandikan jenazah itu menahan leher agar jenazah tidak terjatuh dan menyandarkan badan jenazah di kaki orang yang menguruskan jenazah. Kemudian, tangan kiri jenazah menekan perut jenazah dengan sedikit kuat untuk mengeluarkan najis yang membaki di dalam perutnya, agar supaya semasa mengkafankan najis tidak terkeluar. Sewaktu mengeluarkan najis jenazah, hendaklah diharuskan untuk membakar sentagi ataupun burhur agar orang sekeliling tidak berbau najis tersebut dan sekaligus dapat menjaga aib jenazah. Okey, yang seterusnya, kemudian baringkan jenazah dan orang yang memandikan jenazah hendaklah memakaikan sarung tangan ataupun membalut tangannya dengan perca kain, kemudian membasuh kubur dan tubuh jenazah dan membuang perca kain atau sarung tangan itu. Kemudian mengambil sarung tangan yang lain ataupun perca kain yang lain dan membasuh bahagian mulut dan hidung dan membersih seperti mana orang yang berwuduk berkumur-kumur membersihkan hidung dan mulut. Kemudian mewudukkan jenazah. Setiap basuhan jenazah sebanyak 3 kali berserta dengan membersihkan mulut dan hidung. Kemudian dibasuhkan bahagian kepalanya, kemudian janggut, menggunakan sabun apa sahaja yang boleh membersihkan, kemudian menyelati rambut dan janggut dengan lemah lembut. Hendaklah menggunakan sikat yang jarang agar tidak luruh rambut ataupun janggut. Sekiranya luruh, maka perlu diletakkan semasa dikafankan. Dimulakan mandian daripada bahagian sebelah kanan, bermula daripada leher hinggalah ke bahagian kaki. Kemudian dimandikan bahagian sebelah kiri daripada leher hinggalah ke bahagian kaki. Sedikit badan jenazah meletakkan dalam keadaan mengiring ke arah kiri, lalu dilalukan air bahagian kanan ke belakang jenazah dari bahu hingga ke kaki. Kemudian diiringkan badan ke arah kanan, lalu dibasuh pula bahagian belakang sebelah kiri. Semua ini dikira sebagai satu mandian. Diharuskan untuk mengulang basuhan ini untuk kali kedua dan ketiga dan diletakkan sedikit kapur barus. Sekiranya terkeluar najis selepas selesai mandian di atas, maka cukuplah sekadar membuang najis tersebut, tidak perlu untuk mengulangi basuhan di atas. Tidak perlu dimandikan ataupun diwudukkan semula. Selepas itu, dilembutkan tulang sendi jenazah untuk memudahkan proses mengkafan. Kemudian, mengeringkan jenazah supaya kain kafan tidak basah hingga untuk memastikan kain kafan tahan lebih lama. Orang yang berhak memandikan jenazah, bagi jenazah lelaki, isterinya, ahli waris lelaki yang terdekat, mahram, lelaki yang bukan dari ahli keluarga yang dipercayai. Bagi jenazah perempuan, suaminya, ahli waris perempuan yang terdekat, mahram, perempuan bukan dari ahli keluarga yang dipercayai. Okey, bagi jenazah bayi ataupun kanak-kanak masih kecil, sama ada lelaki atau perempuan, ini harus dimandikan oleh orang dewasa yang sama jantina yang mengetahui cara-cara memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Risa binti Abu Samah, nombor cik I18203163. Okey, tadi kawan saya telah menerangkan iaitu hukum tentang pengurusan jenazah dan memandikan jenazah. Okey, saya akan menerangkan bahagian saya iaitu mengkafankan jenazah. Okey, apa itu mengkafan? Okey, kafan bermaksud suatu yang membalut atau menutup badan jenazah yang telah meninggal dunia. Okey, secara umum mengkafankan jenazah dengan kain putih adalah dituntut oleh syarak. Okey, ia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu albasu min siyabikumul bayadha fa innaha khairu siyabikum wa kifinu fiha mautakum. Okey, hadis ini bermaksud, pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Sesungguhnya ia merupakan pakaian terbaik, dan kafankanlah orang yang meninggal dunia dari kalangan kamu dengan warna putih. Okey, sekurang-kurangnya kafan ini dituntut oleh syarak kerana ia membalut seluruh tubuhnya dengan sehelai kain. Begitu juga kepala jika tidak di dalam keadaan berihram. Okey, nanti saya akan masukkan bahagian ihram. Apa itu ihram? Okey, kafan yang wajib ialah sehelai kain yang menutup aurat. Okey, kafan bagi mayat lelaki. Okey, lelaki dan perempuan ni dia berbeza sedikit, kerana kafan bagi mayat lelaki ialah 3 helai kain putih. Setiap helai dia sama panjang dengan mayat, iaitu mayat lelaki tadilah. Okey, jika jatuh hukum makruh mengkafankan mayat dengan kain yang bukan berwarna putih dengan sesuatu yang menyerupai baju dan menutup keadaannya dengan sesuatu yang menyerupai serban. Okey, so dekat sini andai kata mengkafankan mayat tersebut dengan kain yang bukan berwarna putih, ia menjadi makruh. Okey, seterusnya hadis daripada Aisyah radhiyallahu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikafankan dengan 3 lapis kain kafan yang bersih tanpa baju dan serban. Okey, riwayat ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya kafan bagi mayat perempuan pula, hendaklah 5 helai kain putih, iaitu sehelai kain menutup daripada pusat hingga hujung badan, sehelai tudung yang menutup badan bahagian atau hingga ke kain, dan 2 helai lagi, setiap satu membalut seluruh tubuhnya. Okey, untuk tadi mayat lelaki dia punya kain kafan 3 helai saja. Perempuan pula dikehendaki 5 helai kain putih untuk menutup pusat hingga ke hujung badan, dan ada ni lah tudung untuk menutup bahagian atas hingga ke kain, dan 2 helai lagi, setiap satu membalut seluruh tubuh mayat perempuan. Jika mayat dalam berihram pula, macam mana untuk mengkafankannya? Okey, apa yang dimaksudkan mayat dalam berihram ini ialah mayat yang telah menunaikan ibadah haji dan umrah yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, atau mayat masih dalam keadaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Okey, itu yang dimaksudkan jika mayat dalam berihram. Okey, kalau andai kata mayat atau jenazah yang dalam keadaan berihram, cara untuk mengkafankannya, jika ia mayat lelaki, wajib dibiarkan kepalanya terdedah. Okey, untuk mayat perempuan pula, sama hukum dengan kepala mayat lelaki tersebut. Wajib lepas tu wajib menggunakan kain kafan daripada jenis yang harus dipakai ketika hidup. Contohnya, jenazah yang dalam keadaan berihram tu, dia sedang menunaikan ibadah haji dan umrah. Macam itulah pakaian dia semasa menunaikan haji dan umrah tersebut. Wajib guna kafan, wajib menggunakan kain kafan yang digunakan semasa jenazah hidup. Okey, tidak harus mengkafankan mayat lelaki dengan kain sutera atau sutera asli semasa
mengkafankan jenazah yang sedang berihram ni, hendaklah diletakkan kapas yang dibubuh ubat mayat atau kapur barus pada semua rongga badan dan anggota sujudnya. Okey, kafan ni juga hendaklah diikat perca kain. Kemudian semasa dikubur, hendaklah dibukalah ikatan tersebut. Terusnya saya akan menerangkan tentang kelengkapan untuk mengkafan. Okey, untuk mengkafan ni kita haruslah mempunyai kelengkapan secukupnya untuk mengkafan jenazah. Antaranya ialah kain putih 60 inci lebar. Okey, fungsi kain putih ni untuk menutupi jenazah yang telah meninggal dunia. Selain itu, kedua adalah kapas gulung. Kapas gulung ni untuk proses fungsi kapas gulung ni untuk khusus untuk mematuhi tuntutan syarak yang mensunatkan setiap sendi jenazah yang dikafankan hendaklah dibalut dengan kapas. Kapas ini hendaklah disapu dengan wangi-wangian dan serbuk cendana digunakan untuk menutup kemaluan, kedua-dua siku tangan, kedua tumit dan tempat yang berkenaan. Okey, seterusnya adalah kapur barus. Kapur barus juga merupakan alat penting dalam proses mengkafankan jenazah. Okey, cara untuk menggunakan kapur barus ni, kita hendaklah hancurkan dia terlebih dahulu sehingga kapur barus ni menjadi debu. Okey, kapur barus ni untuk wangi-wangian lah, wangi-wangian untuk jenazah tersebut. Okey, seterusnya adalah air mawar. Air mawar ni juga penting dalam mengkafankan jenazah kerana bau air mawar ni dia harum. Okey, dan air mawar ni juga dapat menghilangkan pelbagai bau-bauan yang tidak dikehendaki yang mungkin terdapat pada jenazah terbabit. Okey, penggunaan air mawar ni hanya sekadar merenjiskan saja dekat hamparan setiap helai kain kafan yang telah dibentang dan hendak seterusnya kita letak dekat seluruh tubuh badan jenazah berkenaan. Okey, akhir sekali adalah minyak atar tanpa alkohol. Minyak atar ni dia lebih kurang saja seperti air mawar untuk menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Cara untuk mengkafankan jenazah, yang pertama adalah menyediakan 3 kain kafan yang dibentangkan dengan disusun kain 3 lembar, dibentang letak agak serong atau melebar dan yang bawah mengecil. Setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandungi alkohol. Okey, minyak wangi yang tanpa alkohol tu macam saya ada cakapkan tadi, iaitu air mawar dan minyak atar. Okey, andai kata jenazah itu perempuan, hendaklah kita bentangkan 5 helai kain kafan. Kalau lelaki pula 3 helai kain kafan. Okey, kedua, hendaklah sediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas yang diletakkan di bawah kain kafan tersebut. Okey, kita hendaklah siap-siap letak tali pengikat ni untuk mengikat jenazah sebelum kita bentangkan kain kafan tersebut. Okey, ketiga pula, hendaklah menyediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana. Okey, tadi saya ada terangkan apa fungsi untuk kapas tersebut. Kapas tersebut untuk menutupi sendi-sendi jenazah. Okey, yang keempat pula, angkat mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Kelima, tutup jenazah dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian-bahagian yang telah disebutkan di atas. Okey, yang keenam pula, hendaklah kain kafan tersebut diselimut atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar paling bawah. Kemudian ikat dengan tali daripada kain yang telah disediakan tadi sebanyak
3 atau 5 ikatan. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri. Setelah siap saja kita ikat jenazah tersebut, kita hendaklah merenjiskan dengan air mawar. Okey, tujuan untuk merenjiskan air mawar ni untuk hilangkan bau-bauan yang ada pada jenazah tersebut. Macam nak mengelakkanlah bau-bauan yang tidak senang. Okey, itu saja bahagian saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azin Amira binti Azizan. Nometri I18103039. Hari ini saya ingin menyambung sambungan daripada kawan-kawan saya, iaitu tajuk saya adalah menyembahyangkan. Okey, syarat solat jenazah ada 5. Yang pertama, solat jenazah ini serupa dengan solat-solat yang lain. Yang kedua, mayat tersebut mestilah orang Islam. Yang ketiga, dia telah dimandikan dan dibersihkan daripada najis. Yang keempat, diletakkan di sebelah kiblat, iaitu di hadapan orang yang solat. Yang kelima, matinya tidak kerana perang sabilillah. Okey, seterusnya persediaan solat jenazah ada 4, iaitu yang pertama, jenazah diletakkan di depan imam melintang ke kiblat. Yang kedua, jenazah lelaki, kepalanya di sebelah kiri imam dan imam berdiri di sebelah kepala atau dada jenazah. Okey. Yang ketiga, jenazah perempuan pula kepalanya di sebelah kanan imam dan imam pula berdiri di pinggangnya. Yang keempat, bagi solat jenazah, imam dan makmum menghadap kiblat, tanda ada jenazah di depan. Okey, seterusnya rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama, niat dan caranya serupa dengan solat-solat yang lain. Okey, kiranya apabila kita melakukan solat, kita mestilah kena ada niat. Okey, dan cara dia serupa juga dengan solat-solat yang lain. Okey, yang kedua, berdiri bagi orang yang berkuasa. Kiranya orang yang mampu. Macam kalau orang uzur, dikecualikanlah. Yang ketiga, ada 4 takbir dalam solat jenazah, termasuklah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ni adalah wajib bagi dalam setiap solat lah. Yang kelima, membaca selawat. Yang keenam, membaca doa ke atas mayat, itu bagi mayat si mati. Yang ketujuh, memberi salam. Okey, seterusnya cara mendirikan solat jenazah. Cara mendirikan solat jenazah yang pertama, dia ada 2 bahagian, iaitu bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat tersebut. Seterusnya, sebab kita bertakbir, kedua-dua tangan kita ni diletak di atas dada sebagaimana kita, macam seperti solat biasa. Kemudian membaca Al-Fatihah. Okey, cara yang kedua, selepas kita dah baca Al-Fatihah dengan sempurna, kita bertakbir lagi untuk kali kedua sebagaimana dalam takbir yang pertama. Kemudian membaca selawat Ibrahimiyah sebagaimana bacaan dalam tahiyat akhir. Okey, cara yang ketiga bagi solat jenazah iaitu bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Sekurang-kurangnya lafaz doa iaitu Ya Allah, rahmatilah mayat ini, atau Ya Allah, ampunilah mayat ini. Okey, contoh kita boleh tengok dekat slide tu, doa untuk mayat lelaki seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wa salji wa baradi wa nakkihi minal khataya kama yunaqa as-sawbu
al-abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawja khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa azaban nar. Okey, itu adalah doa untuk bagi jenazah lelaki. Okey, seterusnya bagi jenazah perempuan hendaklah dibaca doa yang sama dengan jenazah lelaki sampai habis, tetapi ditukarkan kepada ha. Kalau lelaki ditukarkan kepada hu. Contohnya untuk mayat perempuan, kita membaca doa untuk mayat perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, sampailah habis seperti mana yang saya tunjukkan contoh di slide itu, bacaan untuk jenazah lelaki. Okey, seterusnya mayat kanak-kanak hendaklah mayat kanak-kanak doa dia berbeza dengan mayat lelaki dewasa dan perempuan dewasa. Contoh doa dia kita boleh tengok kat slide dia, iaitu Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhra wa izatan wa i'tibara wa syafi'an wa sakkil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu. Okey, seterusnya cara solat jenazah yang keempat, iaitu kita takbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taf'ina ba'dahu, yang bermaksud, ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahalanya, dan janganlah kami terfitnah selepas kematiannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Daripada Abu Dawud. Okey, dan yang terakhir, apabila kita dah baca doa untuk si mati, kita memberi salam dengan 2 kali salam seperti mana solat biasa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Najah binti Muhammad Aziz. Saya memakan nombor Metroid I1910348. Okey, hari ini saya akan menceritakan mengenai pengkebumian jenazah. Okey. Tujuan untuk mengkebumikan jenazah ni adalah untuk menjaga keselamatan, maruah dan kehormatan jenazah tersebut. Sebab bila kita dah meninggal ni, takkan kita nak letak mayat tu merata-rata kan. Jadi benda tak elok. Seterusnya ialah perkara yang berkaitan dengan pengkebumian jenazah. Okey, yang pertama ialah masa pengkebumian. Okey, hukum dia harus untuk mengkebumikan jenazah pada bila-bila masa. Dan hukumnya jadi makruh bila kita kebumikan jenazah tu pada waktu matahari terbit ataupun matahari terbenam. Hukum dia makruh. Yang kedua, kalau kita nak kuburkan beberapa jenazah dalam satu kubur tu, hukum dia harus. Yang ketiga, kita disunatkan meninggikan tanah kubur tu dalam kadar sejengkal. Okey, yang keempat, kita juga sunat untuk mendalangkan kubur untuk mengelakkan dari berbau dan tidak digali oleh binatang yang buas. Yang kelima, wajib menghadapkan muka jenazah tu ke arah kiblat. Lepas tu dengan
kita mengiringkan jenazah tersebut ke arah rusuk kanan. Yang keenam ialah sunat mendoakan jenazah setelah selesai dikebumikan. Itu ialah perkara yang berkaitan dengan pengkebumian jenazah. Okey, yang seterusnya ialah cara untuk mengkebumikan mayat. Okey, cara yang wajib untuk mengkebumikan mayat ni ialah di dalam lubang kubur yang tidak boleh mengeluarkan bau dan tidak boleh dibongkar oleh binatang buas, dan keadaan mayat itu sendiri kena menghadap kiblat. Okey. Sebab apa kita kena gali lubang yang dalam untuk tidak mengeluarkan bau? Okey, macam ni. Kalau kubur tu kita gali tak cukup dalam, binatang buas ni kan dia macam kadang-kadang bila kita dah mayat kita dah lama, dah busuk, so dia akan tarik perhatian binatang buas ni untuk gali. Jadi benda tu tak baik. Sebab tu tujuan untuk menguburkan mayat ni ialah untuk menjaga kehormatan mayat tersebut dan menjaga keselamatan. Okey. Yang pertama ialah mengkebumikan mayat di dalam kubur yang kadar kedalamannya setinggi lelaki yang sederhana yang meluruskan kedua tangannya ke atas. Okey. Luas untuk kubur tersebut ialah 1 hasta sejengkal. Okey, hal ini berdasarkan hadis daripada Hisham bin Amir radhiyallahu anhu dan Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Okey, Rasulullah bersabda tentang mereka yang berkorban di Uhud, yang bermaksud galilah kubur, luaskanlah serta perelokkanlah. Riwayat oleh Abu Daud 3215 dan Al-Tirmizi 1713 yang menyatakan sebagai hadis yang sahih. Okey, yang kedua ialah wajib mengiringkan mayat tersebut ke sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat, dan pipinya disunatkan pipi mayat tersebut pipi mayat tersebut sunat dikenakan pada tanah. Jika tidak, jika mayat tu dia punya ni tidak dihadapkan ke arah kiblat dan tanah telah pun ditimbus, tanah tersebut hendaklah wajib digali semula dan menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat jika keadaan mayat tu belum berubah keadaannya. Contoh macam kita dah letak tu, kepala dia tu tak betul-betul searah dengan kiblat, kita wajib ubah mayat tersebut hadap ke arah kiblat. Okey, yang ketiga ialah sunat dibuat kubur yang berlahat jika tanah tersebut keras. Okey, hal ini berdasarkan hadis daripada Sa'ad bin Abu Waqqas. Beliau berkata ketika sakit yang membawa kematiannya, beliau berkata, buatkanlah lahat untukku dan letakkanlah batu-batu di atasnya sebagaimana yang dibuat untuk Rasulullah SAW. Riwayat Muslim 966. Okey, lahat ni ialah lubang yang digali pada dinding kubur di sebelah dalam. Dinding kubur sebelah kiblat. Okey, ukuran dia kira-kira kita boleh meletakkan mayat tersebut di dalamnya. Okey, kemudian permukaan lahat tersebut akan ditutup dengan batu yang nipis supaya tanah tu tak runtuh atas mayat ataupun tak jatuh atas mayat. Okey, kalau bagi tanah kubur yang lembut dan elok, tanah tersebut lebih baik dibuatkan teraju. Teraju ni ialah ruang di tengah-tengah bahagian dalam kubur tersebut. Okey, keluasan dia still sama, iaitu kira-kira semua mayat tu muatlah nak letak di dalam teraju tersebut, dan permukaannya ditutup dengan batu yang nipis, kemudian barulah dikambus tanah ke atasnya. Okey, yang keempat, sunat disorongkan mayat di bahagian kepalanya selepas meletakkan di dalam lahat dan menghulurkannya dengan cermat.
berdasarkan hadis Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Sahabi radhiyallahu anhu memasukkan mayat Al-Haris ke dalam kubur di bahagian kakinya dan berkata, cara ini adalah mengikut sunnah. Riwayat Abu Dawud 3211 dengan sanad yang sahih. Okey, untuk yang seterusnya ni adalah sunat bagi orang lelaki yang akrab dengan si mati untuk masuk ke dalam kubur untuk meratakan tanahnya. Manakala orang yang memasukkan jenazah ke dalam lahat, sunat membaca doa. Hal ini perkara ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud Nabi SAW apabila meletakkan mayat di dalam kubur, baginda membaca doa yang bermaksud dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah. Riwayat Abu Dawud 3213 dan Al-Tirmizi 1046. Okey, yang saja yang berkaitan dengan untuk pengebumian jenazah. Yang seterusnya ialah rakan saya akan menyambung bahagian yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah binti Aziz, I18203060 akan menyambung poin yang seterusnya, iaitu mengiringi jenazah. Okey, hukum mengiringi jenazah bagi kaum lelaki ialah sunat. Mereka disunatkan mengiringi jenazah ke kubur dan menunggu mayat sehingga selesai dikebumikan, seperti mana hadis daripada Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengiringi jenazah, menziarahi pesakit, mendoakan pesakit, mendoakan orang bersin, memenuhi jemputan dan membantu orang yang teraniaya. Riwayat Al-Bukhari 1182. Okey, daripada hadis ini menunjukkan mereka bagi kaum lelaki disunatkan untuk mengiringi jenazah ke kubur dan menunggu mayat sehingga selesai dikebumikan. Okey, seterusnya ialah hukum mengiringi jenazah bagi kaum perempuan. Bagi kaum perempuan, mereka tidak disunatkan untuk mengiringi jenazah ke kubur. Malah ianya merupakan salah satu bertentangan dengan sunnah dan juga wasiat daripada Rasulullah SAW. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kami ditegah mengiringi jenazah, namun ia bukanlah sebagai perintah kepada kami. Di sini membawa maksud yang bagi kaum perempuan, mereka tidaklah haram untuk mengiringi jenazah tersebut, dan juga ia tidaklah ditegah sangat. Macam mereka ni boleh saja untuk mengiringi. Bagi kaum perempuan ni, mereka dibolehkan untuk mengiringi, tetapi ianya bukanlah satu sunat kepada kaum perempuan tersebut. Terusnya ialah adab mengiringi jenazah. Okey, yang pertama ialah mengiringi jenazah dengan berjalan kaki. Okey, semasa kita pergi untuk mengebumikan jenazah tu, kita mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, dan kemudiannya semasa kita pulang tu, kita berkenderaan boleh je, dia tak ni pun. Dan mengiringi jenazah dengan berjalan kaki ni adalah disunatkan kerana telah ditabit bahawa baginda Rasulullah SAW juga pernah mengiringi jenazah dengan berkenderaan. Okey, yang keduanya ialah haram membawa jenazah secara sambil lewat atau dikhawatiri jenazah tersebut akan jatuh. Hal ini kerana adalah untuk memelihara kemuliaan yang telah dikurniakan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan juga disunatkan untuk kita membawa jenazah tersebut
dengan berhati-hatilah, lebih-lebih lagi sekiranya mayat itu ataupun jenazah itu adalah jenazah perempuan, kerana nak memelihara kemuliaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga ialah makruh berbuat bising ketika mengiringi jenazah. Malah kita telah disunatkan untuk tidak meninggikan suara dengan sebarang bacaan, zikir dan seumpamanya. Sebaliknya, kita perlulah bertafakur dan sentiasa mengingatkan kita kepada kematian dan juga balasan di akhirat. Okey, yang seterusnya ialah yang keempat, iaitu afdal berjalan di hadapan bagi sesiapa yang mengiringi jenazah. Okey, mereka yang mengiringi jenazah ni perlulah berjalan di hadapan kerana mereka mensyafaatkan kepada Allah Subhanahu Taala, dan kiranya sesuailah kalau mereka ni bagi orang-orang yang mengiringi jenazah ni dia berada di hadapan. Okey, yang seterusnya ialah tiada halangan dan makruh kepada orang Islam untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir. Dia tidak haram dan juga tiada halangan lah kepada orang Islam yang nak iring jenazah kaum kerabatnya ataupun saudara maranya yang kafir. Okey, yang terakhir sekali adalah sunat untuk mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya, dan juga makruh jika seseorang tu mengucap takziah kepada keluarga si mati ni selepas 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ainatul Awanis binti Zubaharin, I1810246. InsyaAllah saya akan bentang berkenaan topik bid'ah dalam menguruskan jenazah. Jadi seperti yang kita tahu, seperti yang kita maklum, bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, perkara ataupun pembaharuan dalam agama yang seperti mana yang tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah ni banyaklah berlaku dalam bab ibadah, seperti juga dalam bab menguruskan jenazah ada bid'ah yang tersendiri yang berlaku, yang tersebar luas dalam masyarakat kita sekarang. Dan pada pembentangan ini saya akan bincangkanlah beberapa bid'ah yang boleh saya senaraikan, yang boleh saya sebut dalam menguruskan jenazah. Secara dasarnya bid'ah dalam menguruskan jenazah ini adalah semua perkara yang menyalahi adab mengiringi jenazah. Itu semua adalah bid'ah, seperti mana yang ada sebut dalam buku yang kita belajar, dan juga seperti mana pembentangan sahabat saya sebentar tadi. Perkara yang tidak disebut dalam adab mengiringi jenazah itu adalah bid'ah. Okay, contoh bid'ah yang boleh saya bawa, pertamanya adalah membawa bunga-bungaan bersama jenazah. Ini kerana jika kita lihat membawa bunga-bungaan bersama jenazah ini merupakan adat orang kafir, orang Kristian. Lagipun kalau kita lihat membawa bunga bersama jenazah ini, ia tidak ada apa-apa manfaat bagi si mati kecuali untuk bermegah, untuk menunjuk-nunjuk. Lagipun dalam Islam kita dilarang untuk bertasyabuh, iaitu menyerupai adat orang lain, adat orang kafir, termasuk dari segi pakaian kita pun tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Baik, yang kedua adalah makruh membina kubur sama ada dari dalam ataupun luar dengan setiap benda yang diproses. Yang diproses menggunakan api, contohnya seperti simen dan juga kapur. Banyaklah yang sebenarnya yang memang orang kata kalau tak bina kubur, pada zaman kita sekarang ni orang kata pelik. Orang kata tak ada duit ke nak bina kubur, nak letak simen dekat kubur tu. Jadi yang ketiga adalah meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya. Seperti mana mengikut as-sunnah, kubur mestilah tidak ditinggikan daripada tanah melebihi sejengkal. Maknanya kalau kita dah buat binaan di tepi kubur tu dengan menggunakan simen, ia sudah melebihi sejengkal. Sebabnya ada yang sampai buat bertingkat-tingkat. Okey, saya akan tunjukkan gambar. Okey, lihat gambar ni. Ini antara contoh membina kubur. Bukan setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat pun ada.
Ini antara perkara yang makruh lah dalam agama dan juga perkara yang bid'ah. Ni tak tahulah kubur siapa, makam siapa yang saya letak ni, tapi ini antara contoh perkara yang bid'ah, perkara yang makruh dalam agama, iaitu membina kubur dengan simen. Sepatutnya tanah perkuburan tu boleh muat ramai orang. Boleh letak kubur ramai orang-orang yang mati, tapi disebabkan ruang-ruang yang diperlukan untuk membuat binaan di luar kubur tu membuatkan tanah perkuburan tu jadi sempit, tak dapat nak muat ramai orang sangat. Jadi itulah antara juga kenapa Islam melarang kita ataupun memakruhkan membuat binaan kubur, meletakkan simen sama ada dari dalam ataupun luar. Seterusnya, yang keempat adalah meratapi pemerikan si mati dengan menghitung segala sifat-sifatnya. Kebiasaannya orang kita ni bila ada orang mati, mulalah kita meratap-ratap, lepas tu menghitung semula sifat-sifatnya, macam tu, macam ni, duk cerita balik semua benda tu. Yang kelima adalah keluarga si mati sibuk membuat makanan dan menjemput orang menikmatinya. Ini pun banyak sangat berlaku dalam adat Melayu kita, di mana bila je ada keluarga si mati tu yang meninggal, ada keluarga yang kematian, mesti orang ahli keluarganya sibuk pula buat makanan untuk orang yang datang untuk ziarah, datang sediakan makanan. Sedangkan perkara ni apa yang Islam ajarkan, orang-orang yang datang menziarah itulah, sebahagian daripada mereka itulah yang perlu menyediakan makanan untuk keluarga si mati tersebut. Dan yang kelima, dan juga haram menyediakan makanan untuk perempuan yang meraung sesuatu kematian. Maknanya kalau di negara Arab contohnya, tak silap di Mesir, ada satu budaya ni, bila ada berlaku kematian, orang-orang di situ mungkinlah ada setengah daripada mereka ataupun segelintir yang masih mengamalkan budaya ni, mereka akan panggil sekumpulan wanita untuk diupah mereka untuk menangis, untuk meratapi, untuk meraung untuk untuk si mati. Itu merupakan budaya bagi mereka. Ada segelintir yang masih membudayakan perkara tersebut di tanah Arab, di Timur Tengah. Jadi haram kita menyediakan makanan bagi orang-orang seperti ini, bagi perempuan yang meraung sesuatu kematian. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita ni termasuk dalam orang-orang yang membantu-bantu dalam perkara dosa. Okey, baik. Yang keenam, menjemput orang ramai untuk makan sempena berlalunya 40 hari kematian keluarganya. Ya, ini pun sangat-sangat banyaklah berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Kalau kita sebut makan 40. Jadinya antara bid'ah juga adalah menjemput orang ramai untuk makanlah sempena selepas berlalunya 40 hari kematian keluarga tersebut. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran di majlis rasmi sebagai takziah kepada keluarga si mati. Biasanya keluarga si mati akan panggil orang, tak kisahlah dari sekolah tahfiz ke mana-mana juga, untuk membaca Al-Quran khatam 30 juzuk sebagai takziah lah kepada keluarga si mati. Itu sebenarnya perkara yang kita buat. Perkara-perkara yang saya sebut tadi banyaklah berlaku dalam masyarakat kita, yang sebenarnya orang-orang kita tak tahu perkara itu sebenarnya tak ada dalam agama, tapi perkara tersebut telah diada-adakan ataupun telah dibuat pembaharuan dalam agama, dalam agama. Maka orang yang tak tahu, maka dia akan ikut itu, jadi ikut jadilah sebagai satu tradisi, orang kata. Baik, seterusnya, habis berkenaan dengan bid'ah dalam menguruskan jenazah, kita pergi pula berkaitan hukum keguguran dan orang yang mati syahid. Baik, kita lihat. Okey, di sini saya membawakan definisi keguguran. Keguguran ni adalah anak yang lahir sebelum sempurna kejadiannya, manakala mati syahid ni adalah orang yang dibunuh di medan perang kerana mempertahankan Islam dan mengangkat panji-panjinya. Okey, jadi hukum keguguran ni dia ada dua keadaan. Okey, yang pertama, anak tersebut tidak menjerit. Maknanya tak bersuara ketika dilahirkan. Jika umurnya belum sampai 4 bulan, tak wajib dimandikan, dikafan dan disembahyangkan. Maknanya bila kata
mak dia dah lahirkan budak tu, tapi budak tu dalam keadaan senyap, tak menjerit, tak bersara. Maknanya lahirlah tu dah mati, dah meninggal. Dan jika umurnya belum sampai 4 bulan, maka tak wajiblah dimandikan, tak wajib dikafankan dan disembahyangkan. Tapi sunat dibalut atau dikafan dan ditanam tanpa disembahyangkan, itu sunat. Tapi namun secara dasarnya tak perlu, tapi sunat. Okey, dan keadaan kedua adalah menangis. Dilahirkan tu dia menangis, bersara semasa, atau yakin bahawa dia hidup disebabkan ada pergerakan berlaku dan seumpamanya. Maknanya bila dilahirkan tu dia menangis, ataupun ada badan dia bergerak, atau apa-apa saja yang membuatkan kita yakin yang dia tu masih lagi hidup. Kemudian dalam situasi ini wajib disembahyangkan dan dilakukan semua perkara, dikafankan, dimandikan, seperti mana matinya orang dewasa. Tak ada bezalah dengan kematian orang dewasa. Dan yang seterusnya, hukum orang yang mati syahid. Hukum orang yang mati syahid ini adalah tidak dimandi dan tidak disembahyangkan. Sunat dikafankan dengan pakaian yang dipakai ketika terbunuh di medan perang. Buku ini dia menyebut orang yang mati syahid ini adalah yang mati syahid di medan perang lah. Iaitu hukum bagi mereka yang mati syahid ini adalah tidak dimandi, tak perlu dimandikan, tak perlu disembahyangkan, tapi sunat dikafankan dengan pakaian yang dipakai ketika dibunuh. Maknanya tak perlu dikafankan dengan kain kafan, just pakaikan dengan pakaian yang ketika dibunuh di medan perang itu saja. Hal ini kerana nak bagi kekal kesan kesyahidan seseorang tu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya para syuhada yang terbunuh dalam peperangan Uhud dikebumikan dengan darah-darah mereka dan mereka tidak dimandi serta tidak disembahyangkan. Ini untuk memuliakan mereka lah, untuk tidak menghilangkan kesan kesyahidan mereka, dan mereka juga tidak memerlukan doa orang yang berada di dunia untuk kebaikan mereka di dunia ataupun di akhirat. Okey, baik, seterusnya menziarahi kubur. Okey, hukum menziarahi kubur ni ulama bersepakat sunat bagi golongan lelaki untuk menziarahi kubur, seperti mana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah ia. Dulu Rasulullah pernah melaranglah untuk menziarahi kubur, namun setelah datangnya perintah Rasulullah ni dalam hadis, maka ia menjadi sunatlah. Manakala ianya makruh bagi golongan perempuan. Makruh sebab apa? Sebabnya risau bila golongan perempuan ni keluar rumah dengan bertabaruj. Jadi itu terdapat fitnah lah pula kat situ. Sebab itulah makruh bagi golongan perempuan sekiranya dalam keadaan yang bertabaruj. Itu boleh menjadi fitnah lah bagi perempuan bila keluar rumah pula. Okey, seterusnya adab-adab menziarahi kubur. Adab-adab menziarahi kubur antaranya kita disunatkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur dengan lafaz Assalamualaikum dari qaumin mu'minin wa ana insyaAllah bikum lahiqun. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penghuni-penghuni rumah iaitu kubur, dan kami insyaAllah akan menyusul kelak. Dan juga hendaklah antara adabnya adalah hendaklah dibaca di sisi mereka ayat Al-Quran dan berdoa kebaikan untuk mereka. Pahala membaca Al-Quran tu dihadiahkan kepada si mati, dan kita bolehlah berdoa kepada mereka, berdoa yang supaya mereka tu dirahmati di alam sana. Jadi setakat itu saja pembentangan saya. Wallahu a'lam.